Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nak Nabiti Zakaria, KBJ 2115124. Hari ini saya akan membentangkan tentang penyakit tangan, kaki dan mulut atau lebih direngkaskan ialah HFMD. Penyakit ini adalah jangkitan biasa yang disebabkan oleh sekumpulan virus iaitu enterovirus dan ia mudah berjangkit. Ia biasanya bermula dengan demam dan rasa tidak sihat. Namun penyakit HFMD juga boleh berlaku tanpa kehadiran demam. Selepas pada beberapa hari, ia diikuti dengan gejala timbulnya bintik-bintik merah dan ruam air. Ia boleh timbul pada tangan, kaki dan mulut atau salah satu dari bahagian tersebut. Ia juga boleh menyebabkan luka dan ulcer pada rongga mulut yang mana boleh menyebabkan pesakit berasa sakit untuk menelan dan makan. Dan kebanyakan ruam ini juga akan hilang dalam beberapa hari saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Sunnah binti Fauzam, KBJ 211510133. Hari ini saya akan membentangkan tentang penyakit tangan, kaki dan mulut. Seperti yang kita tahu, penyakit tangan, kaki dan mulut adalah penyakit jangkitan kanak-kanak bawah 10 tahun di mana lepuhan berisi air muncul di tangan, kaki dan mulut. Tekak dan tosin membentuk ulcer kecil manakala tangan, kaki dan kawasan diapa iaitu lampin dijangkiti ruam dengan ciri-ciri basikal iaitu lepuhan kecil. Biasanya penyakit ini sederhana dan ruas sembuh dalam masa 5 hingga 7 hari. Selain itu, penyakit tangan, kaki dan mulut ini terjadi disebabkan oleh virus iaitu kumpulan enterovirus. Penyakit tangan, kaki dan mulut merebak dari individu ke individu dengan kontak secara langsung melalui lelehan hingus, air liur, najis dan cecair ruam dari mereka yang dijangkiti. Sama ada orang dewasa maupun kanak-kanak boleh dijangkiti. Tetapi kanak-kanak di bawah 5 tahun adalah paling mudah dijangkitinya. Seterusnya, penyakit tangan, kaki dan mulut selalunya terjadi dalam kelompok kanak-kanak yang ditempatkan bersama. Ia merebak melalui tangan yang tidak dicuci bersih selepas melakukan penukaran lampin atau tersentuh air liur iaitu drool yang mana membolehkan virus berpindah daripada satu kanak-kanak ke kanak-kanak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suriati Binti Ismail, KBJ 211510121. Etiologi penyakit ini berlaku disebabkan oleh virus daripada kumpulan enterovirus yang tergolong di dalam keluarga piconavirus. Sebanyak 67 serotip manusia yang terdiri daripada 3 serotip poliovirus, 23 serotip Coxsackie A, 6 serotip Coxsackie B, 31 serotip ecovirus dan enterovirus 68 hingga 71. Terdiri daripada kumpulan enterovirus tersebut. Majoriti jangkitan adalah disebabkan oleh Coxsackie virus A16 dan juga enterovirus 71 iaitu EV71. Enterovirus merupakan virus RNA yang berukurannya adalah kecil dengan diameter virion 30 nm dan tersusun dari 4 struktur protein disebut VP1, VP2, VP3 dan juga VP4. Protein VP1 adalah merupakan kapsid utama yang terletak pada permukaan virion, sedangkan VP4 tidak nampak pada permukaan virion. Assalamualaikum, saya Nur Husna Syamira binti Muhammad Tarmizi, KBJ 211512020. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang patofisiologi bagi penyakit ini yang merebak ke dalam imuniti badan individu tersebut. Penyakit ini dapat dikesan melalui respirasi atau droplet, iaitu titisan ketika seseorang individu itu bersin, batuk atau bercakap. Seterusnya, jangkitan ini juga boleh berlaku disebabkan kontak rapat dengan individu yang mengalami penyakit kaki, tangan dan mulut. Selain itu juga, virus ini dapat dikesan pada sekresi seperti hidung, saliva, cecair vesikal serta menetap dalam feses selama 5 minggu.
Cara rebakan penyakit ini apabila individu telah terkena jangkitan, iaitu virus akan bereplikasi pada farinks, usus dan akan bereplikasi pada permukaan limfod seperti tonsil. Ianya akan menyebabkan individu tersebut mengalami kesakitan pada bahagian tekak. Seterusnya, penyebaran virus merebak sehingga ke kelenjar yang memakan masa selama 24 jam. Ianya akan menyebabkan beberapa tanda penyakit kaki, tangan dan mulut ini. Selain itu juga, virus ini akan merebak ke kulit dan membran mukosa yang menyebabkan kulit individu yang terkena penyakit kaki, tangan dan mulut ini mengalami ruam-ruam merah, gatal atau kekeringan yang boleh juga menyebabkan dehidrasi kepada individu tersebut. Assalamualaikum, saya Tun Farid Sakinah binti Tuan Mak Hanafi KBC 2115-10127 akan membentangkan manifestasi klinikal, cara untuk mengesah penyakit yang teruk dan cara pencegahan bagi penyakit HMFD. Manifestasi klinikal HMFD terdiri daripada demam, sakit tekak, sakit kepala, hilang selera makan, ulcer pada tekak, mulut dan lidah, ruam pada tangan, kaki dan kawasan diapel serta dehidrasi atau kekeringan badan. Seterusnya, cara untuk mengesah penyakit HMFD yang teruk. Yang pertama adalah sakit kepala, pening dan mengalami ketegangan pada leher. Yang kedua, individu akan cepat rasa marah dan mengantuk serta keliru. Yang ketiga adalah sawan atau pergerakan yang tidak normal. Yang keempat adalah muka individu menjadi pucat dan lesu. Seterusnya, langkah pencegahan HMFD adalah yang pertama, mandi sekurang-kurangnya 4 kali sehari. Yang kedua adalah amalkan mencuci tangan yang menggunakan sabun tangan dan air bersih. Yang ketiga, elakkan berkongsi alatan peribadi dengan orang lain. Yang keempat adalah elakkan menyentuh permukaan di tempat awam yang sesak. Yang kelima, tutup mulut dan hidung apabila bersin dan batuk. Yang keenam adalah buang tisu dan lampin pakai buang ke dalam tong sampah yang tertutup. Yang terakhir adalah bersihkan mainan kerusi, meja yang tercemar dengan audio anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum, saya Nur Husna Syamira binti Muhammad Tamizi, KBJ 2115-10120. Saya akan menerangkan tentang rawatan bagi penyakit kaki, tangan dan mulut ini. Kebanyakan daripada penyakit yang disebabkan oleh virus boleh disembuh dengan sendiri tanpa memerlukan ubat antivirus. Seperti penyakit kaki, tangan dan mulut ini, majoritinya akan sembuh dengan sendiri tanpa memerlukan rawatan secara asas. Rawatan yang akan diberikan di hospital atau klinik adalah lebih kepada rawatan sokongan atau memberikan keselesaan kepada pesakit serta membantu pesakit agar tidak berlakunya dehidrasi. Antara rawatan bagi penyakit ini boleh dilakukan dengan cara: 1. Memberikan makanan yang sejuk kepada pesakit. Ianya berfungsi untuk mengurangkan rasa sakit ketika minum atau makan. Contoh makanan yang sejuk adalah aiskrim. Rawatan yang kedua ialah memberikan makanan yang tidak pedas. Ianya bertujuan untuk melegakan rasa sakit dan perih ketika makan. Yang ketiga, nasihatkan pesakit untuk minum air dengan kuantiti yang banyak, sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. Ia bertujuan untuk mengelakkan dehidrasi kepada individu. Rawatan yang keempat adalah beri ubat paracetamol kepada pesakit, sama ada kanak-kanak atau dewasa, seperti yang diarahkan oleh doktor, untuk menggalakkan lagi penyembuhan kepada pesakit. Rawatan yang kelima adalah spray anaftin, iaitu spray untuk menghilangkan ulcer pada mulut, bertujuan untuk mengurangkan kesakitan pada mulut individu yang mengalami penyakit kaki, tangan dan mulut ini. Rumusan bagi penyakit ini ialah setiap individu perlulah menjaga kebersihan diri dalam kehidupan seharian. Contohnya, kerap mandi sekurang-kurangnya 4 kali sehari. Ianya bertujuan adalah untuk mencegah diri daripada sebarang wabak penyakit yang akan berlaku kepada diri sendiri. Seterusnya, ibu bapa perlulah mengetahui tanda-tanda penyakit kaki, tangan dan mulut atau sebarang penyakit. Ianya bertujuan adalah untuk memberikan rawatan dan tindakan selanjutnya. Akhir sekali, pihak NGO juga perlulah memainkan peranan yang penting dalam menjalankan kempen kesedaran bertujuan untuk mendedahkan lagi ciri-ciri penyakit, cara rawatan dan juga pencegahan penyakit ini. Hal ini kerana masih ramai lagi masyarakat dan individu tidak mengetahui lebih terperinci dengan penyakit ini serta mengambil remeh tentang masalah penyakit ini. Jadi, secara keseluruhannya, setiap individu perlulah mengambil berat tentang
wabak penyakit ini. Pepatah ada juga mengatakan mencegah lebih baik daripada merawati. Sekian, itu saja daripada saya. Ini adalah sumber-sumber rujukan yang telah kami dapati. Sekian, itu saja daripada ahli kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.